bab ma jaa fi sabri, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan tentang sabar. Dia cerita pasal sabar pula. Ketahuilah saudaraku, sabar itu ada satu perangai yang terpuji pada syarak. Sabar ni bagus lah. Dia nak abang yang tu, sabar bagus. Kita pun tahu kata sabar bagus, cuma kita tak boleh nak sabar, yang tu aja. Kenapa kita tak tahu? Banyak benda baik yang kita tahu kata baik, tapi tak payah nak buat, dia tak apa nak boleh. Kan? Banyak lah ni tajuk yang kita baca di masjid kita ni, masjid Padang Tembusu ni, semua tajuk nak suruh buat baik belakang kan. Agama suruh. Sabit daripada Quran, sabit daripada hadis Nabi, kita tahu benda tu agama suruh, tapi kadang-kadang tak boleh buat. Tak boleh nak buat. Sabar ni memang cukup baik. Tapi nak buat tu, nak melaksanakan perintah kesabaran itu, ya Allah, beratlah. Kadang-kadang tak boleh nak sabar. Berasa lagu macam nak tang sebiji tu. Orang Kelantan dia kata tang. Kan? Berasa dia kata macam nak tang sebiji. Oh, dia kata geram. Kan? Geram. Bukan mak dia kata kat aku, tang, dia geram. Geram jadi tak sabar. Kalau boleh sabar, itu cukup baiklah. Itu satu benda cukup baik bagi seseorang, dia kata. Maka sabar itu satu perangai yang terpuji pada syarak. Maka siapa berperangai dengan perangai sabar itu, bertuahlah dia. Dia punya ayat simple lah ya. Sabar ni benda baik, semua orang tahu. Dia kata siapa boleh beramal dengan sifat sabar, dia orang yang betul. Dia kata, cukup betul. Tak semua kan. Kalau dia boleh, dia satu orang yang betul, dia kata. Kerana makna sabar itu deritakan dirinya atas apa-apa yang dibencinya. Itu makna sabar. Makna sabar ni ialah kita, benda tu kita tak suka, kita benci, tapi oleh kerana dia dah kena kat kita, kita boleh tahan benda kita tak suka tu sabar. Tak suka kan? Kita tak suka, tapi nak buat macam mana benda tu ditakdirkan timpa mai kat kita, kita cukup tak suka, sabar ya. Sabarlah. Nak buat lebih-lebih tak boleh sekarang. Begitu. Maka tak dapat tidak barang yang dibenci oleh diri itu sangat banyak, tidak terkirakan. Dia kata banyaklah contoh benda yang kita tak suka, benda yang kita benci, benda yang kita tak suka ni banyak, dia kata. Tapi duk kena ke kita benda ni. Contoh dia apa? Seperti turun bala, maka iaitu dibenci oleh diri, dia kata. Bala, siapa mau bala? Bala ni bahasa Arab, makna dia ujian. Ujian, bala tu makna ujian. Kan? Bila kata dia ni kena balak, kita bayang lagu kena timpa kayu balak gitu. Dah, balak ni makna dia ujian. Tuhan bagi ujian dekat dia, dia kena balak, dia kena uji. Macam-macam lah kan, ujiannya macam-macam. Kena lock up tu ujian kan. Lepas tu kena apa ke pula kan, macam-macam lah. Cerita dia macam-macam kan. Cerita lebih-lebih pun dan lagi payah pula kan. Cerita ujian lah. Benda-benda macam ni ujian. Dia duk main lepas satu. Diri yang menanggung ujian tahu lah macam mana sengsara, perih, derita dia yang terpaksa menanggung ujian itu. Yang dia suka nak terang dekat orang semua. Kalau dia cuba terang pun banyak masalah lain akan timbul kan. Tapi orang yang melihat kita kena timpa ujian ni, dia sedap mulut nak mengatuk, nak kata apa-apa. Lempar kitab pun ada kan. Bakar kaset pun ada. Tak main mengaji pun bukan sikit dah. Macam-macam. Bila main macam-macam. Tuan faham tak apa yang cuba nak abang kita terabang kan. Cerita dia macam tu. Kan. Ini ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan. Ini ujian daripada Allah. Masing-masing orang kena. Sesuai dengan kedudukan dia, sesuai dengan apa yang dia buat. Besar perjuangan, besar ujian. Dia macam tu aja. Tak ada perjuangan, tak ada ujian. Dia duduk melengkap di rumah, tak ada apa. tak ada apa. Dia habis sangat masalah, tak ada duit. Habis sangat, terlampau sangat duduk rehat di rumah, kerja tak ada, dia main sakit. Ujian macam tu aja. Langkah keluar pada rumah, pergi buat benda agama suruh lebih sikit, dia main lebih sikit ujian. Macam tu aja. Dia main satu peringkat ujian sampai nak baca doa tak boleh. Itu ujian juga. Kan? Bukan setakat tak boleh mengajar, menceramah, baca doa pun tak boleh. Itu ujian. Ujian daripada Allah. Masing-masing orang, masing-masing ujian yang menimpa dia. Dan dia sendiri kadang-kadang tak boleh nak terang apa dia ujian yang menimpa dia tu. Dia tak boleh terang. Bukan dia tak mau terang. Payah. Dia lagu tu. Jadi ini yang kata ujian. Dia kata
maka tak dapat tidaklah barang yang dibenci oleh diri itu sangat banyak. Seperti turun bala, maka itu dibenci oleh diri. Dan menjunjung suruh Allah daripada semayang dan menurut sekalian hukumnya, maka tiada disukai oleh nafsu. Kita ikut perintah Allah, nafsu tak suka. Buat apa bangkit pukul 5, bangkit dah 5:30, bangkit dah pergi pancok, mandi, manda apa semua, semayang, jalan pergi ke masjid, semayang subuh dan sebagainya. Buat apa? Baik tidak. Baik tidak, pejabat masuk 8:30, pukul 7 bangkit, apa salahnya? Bangkit pukul 7, mandi, siap apa semua, pergi kerja. Bukankah bagus macam tu, daripada bangkit pukul 5 pagi, time to time sedap tidur, kita dah nak kena bangkit semayang. Tapi itu perintah Allah. Nak buat macam mana, kena bangkit. Nafsu tak suka, tetapi kalau kita sabang dengan benda hak nafsu kita tak suka, besar ganjaran di sisi Allah. Ini yang dia nak beritahu kat kita tentang sabang. Dan menjauhkan apa haram, dan sekalian yang ditegah syarak itu keberatan atas diri. Kita nak tinggal benda haram, susah. Pasal kita suka dengan benda-benda haram ni, kita suka. Bila tersebar satu berita sensasi, kan? Kita suka menyambung cerita-cerita tu, kan? Cerita sensasi, kita sebar-sebarkan sambil duduk minum bayang sasi aja. Kita sebar-sebarkan benda tu. Merebak habis semua. Merata tempat, kan? Dalam keadaan kita pun tak tahu ujung pangkai cerita tu macam mana, dia boleh berlaku macam mana, pasal apa pergi jadi macam tu, kita tak tahu. Jadi dengan kerana kita dalam keadaan tak tahu, kita pergi duduk sebar cerita, tambah stay 2 lagi, tambah pula nak pergi sedap cerita. Maka akhirnya dengan kerana cerita kita tu, ada orang yang menerima akibat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan menjauhkan apa haram, dan sekalian yang ditegah syarak itu keberatan atas diri. Maka semua itu dideritakan oleh manusia. Dan tahu diri itu menjunjung taat, dan menjauhkan maksiat, dan deritakan apa sakit demam, azab sengsara di dalam satu ahwal dan sebagainya. Ini semua kalau kita boleh sabar, kita orang yang betul. Itu maksudnya. Bermula dalil yang menunjukkan atas terpuji perangai sabar itu ialah Quran dan hadis Nabi. Itu cantik. Apa pun dia kata balik kepada Quran, balik kepada hadis Nabi. Apa Quran kata, apa Nabi kata tentang sabar ni. Setengah daripada hadis itu ialah barang yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia, an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu, anna nasan minal ansar sa'alun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'a'tahum. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bahawasanya beberapa orang sahabat daripada kaum Ansar telah meminta mereka itu akan sedekah atau apa-apa makanan pada Nabi SAW. Maka diberi oleh Nabi kepada mereka itu. Berlaku satu kes, dia kata. Sahabat Ansar. Sahabat Ansar maksudnya sahabat Madinah, orang Madinah. Miskin, duit tak ada, sampai nak beli makan pun tak ada duit. Jumpa Nabi SAW. Jumpa Nabi. Bila sampai depan Nabi, beritahu betul-betul, ya Rasulullah, kami ni tak ada duit lah, sampai nak beli makan pun duit tak ada, begitu begini dan sebagainya. Minta Nabi tolong. Nabi SAW satu orang manusia tak boleh dengar orang minta tolong. Yang kata Nabi kita ni tak boleh dengar orang minta tolong. Maka dia kata dalam hadis tu, fa'a'tahum. Nabi pun pergi ambil apa ada dalam rumah dia, bagi dekat puak Ansar. Summa sa'aluhu fa'a'tahum. Kemudian meminta lagi mereka itu kepada Nabi, maka diberinya akan mereka itu. Lepas dah dapat balik makan-makan apa semua, duit ringgit belanja habis, mai pula jumpa Nabi, minta lagi. 2 kali dah mai minta ke Nabi. Nabi pun mai hang lagi, bagi lagi. Yang kata Nabi, kita takat sekali boleh. Kali kedua mai kata, ni mangkuk hayun, kata. Ingat aku rumah welfare ke? Dia mula nak dongkah lah, seorang mula nak naik. Tuhan bagi tulang 4 kerat cedah lagu ni, mai duk minta kat orang. Orang dia nak berah, kau tu pun dengar ni kecil perut tak main lah. Nah, Nabi ni main sekali bagi, balik pergi belanja habis mai pula, mai bagi lagi. Ini yang kata Nabi SAW. Maka tidak pula dikata oleh Nabi tak ada jikalau barang itu ada. Dia yang kata Nabi. Lagi dalam rumah ada benda, lagi tu nak bagi kat orang, tak erti nak mohon. Tak erti nak mohon. Banyak mana ada, habang sungguh-sungguh. Ada pun banyak mana, bagi lagi kat orang. Begitu yang kata Nabi. Dan tiada ia berbuat bakhil dan membalas dengan cakap yang menyakitkan hati. Nabi ni bakhil dak sekali-kali. Bukan sifat Nabi. Dak sekali-kali. Bakhil ni dak sekali-kali.
Bahkan bukan setakat tak bakhil. Nabi ni kot nak bagi sakit hati orang, dok langsung. Tak reti nak bagi sakit hati orang. Ada tuan-tuan dalam masyarakat kita ada orang macam ni, hak jenis orang Melayu kata keramat hidup. Dia sampai orang kata siapa marah kat dia ni orang tu jahat. Dia keramat hidup. Dia bukan reti marah ke orang, dia tak reti buat khianat ke orang, dia tak reti bagi sakit hati orang, tak reti. Dia baik. Baik punya manusia, hang mai duk kata dia jahat, jahat. Kita kata begitu. Nabi SAW ni sifat macam ni. Yang ingat beberapa bulan lepas kita baca cerita hadis Anas bin Malik. Dia kata khadamtu Rasulullah SAW 10 sinin. Aku jadi khadam Nabi 10 tahun. Anas kata 10 tahun aku jadi khadam Nabi. Dalam satu hadis lain kata 9 tahun aku jadi khadam Nabi. Dalam tempoh 9 tahun, 10 tahun tu tak pernah sekali dia kata telinga aku dengar Nabi kata kat aku. Tuan boleh bayang 10 tahun. Tak pernah Anas yang jadi khadam Nabi ni tak pernah Anas dengar Nabi kata kat dia. Jokah tak sekali-kali. Pun tak pernah dengar. Kita menikah dengan bini kita 5 tahun, 10 tahun, Allahu Akbar. Tanya bini, tanya kita bila pun baik kita ni. Tanya bini kita ni nak tanya ni Ustaz Samsuri macam mana ada rumah. Dia jebeh mulut dah tanya buat malu kita je. Kan? Dia kata barang angin satu badan. Dia duk main macam tu kau. Dan dia kata angin satu badan. Jangan dia buat silap. Dia kata goreng telur. Kita goreng telur mata kebau. Rupanya dia mau telur dada. Kan? Buat main telur mata kebau, punggai pinggang perang kata pecah. Dia yang ni bukan angin satu badan. Putih beliau satu badan ada. Ada orang macam tu ada. Nabi SAW tak ada lah. Macam-macam ni punya sifat mazmumah macam ni tak ada langsung ke Nabi. Tak secarilah. Tak ada dalam diri Nabi. Mai Syekh Ansar ni minta bagi. Balik pergi belanja habis. Mai pula minta bagi lagi sekali. Balik pergi Nabi SAW tidak bakhil. Bahkan tidak reti bagi sakit hati orang. Tak reti. Kata dia summa sa'aluhu. Summa qala ma yakunu indi khairin falan addakhirahu ankum. Kemudian sabda Nabi SAW pada akhir pemberiannya. Mai dah Nabi bagilah. Nabi bagi juga. Lepas Nabi bagi itu, Nabi pun kata kerana mengajar akan mereka itu. Nabi bukan kata nak pergi sakit hati, tapi Nabi kata dengan tujuan nak bagi pengajaran kepada mereka ni. Kata Nabi, hai kaum, barang yang ada pada aku maka tidaklah aku simpan taruh akan dia daripada sekalian kamu. Bahkan telah aku beri pada sekalian kamu apa yang ada. Nabi habaq dekat mereka macam tu. Nabi kata, wahai sahabat-sahabat aku habaq betul-betul. Benda kalau ada dalam rumah aku tak pernah simpan. Aku tak pernah sembunyi daripada pengetahuan kamu semua. Hak mana ada, kalau hampa nak aku bagi. Aku tak simpan sikit pun untuk aku. Nabi kata begitu. Kerana aku amat suka kepada baik. Nabi kata, aku suka buat kebaikan. Itu maksud dia. Nabi kata aku suka buat kebaikan. Kalau dalam rumah aku ada korma, ada 3 biji. Kamu mai aku bagi 3 biji. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya pernah dengar cerita isteri Nabi, korma ada sebiji. Mai orang susah minta nak makan. Tak ada makanan nak makan. Mai minta daripada isteri Nabi, minta nak makan. Ada sebiji aja korma dalam rumah Nabi ni. Sebiji aja. Dan sebiji itu Aisyah duk taruh untuk nak buat buka puasa. Nabi dengan dia puasa hari itu. Nak buka puasa dengan sebiji korma. Nak belah seorang setengah. Allah uji Nabi. Itu kata Nabi. Ujian dia lagi dahsyat. Mai satu orang bawa anak kecil minta makanan. Sebab tak ada benda nak makan. Aisyah ni tak ada arah. Dia teringat korma pun ada sebiji. Tu saja dia nak makan dengan Nabi buka puasa sekali lagi. Koyak korma tu bagi sebelah. Bagi sebelah padan dengan anak kawan ni dia makan. Perempuan ni tak ada makan lagi. Dah habis anak dia makan, abang kata lapang lagi. Tak ada arah dia pun bagi sebelah lagi. Habis. Dalam rumah tak ada apa. Tak ada apa. Bila dah bagi, habis semua selesai, dia pun minta maaf banyak-banyak. Ada pun sebiji itu aja, aku pun dah bagi semua. Cuba pergi tengok kat rumah orang lain. Bila Nabi SAW balik, Aisyah beritahu ke Nabi. Aisyah kata, ya Rasulullah, tadi satu orang perempuan bawa anak kecil minta makan, aku bagi setengah, dia nak lagi, aku bagi semua. Tak ada apa dah di rumah kita ni. Nabi kata tak apa, kalau macam tu kita buka puasa dengan ayam. Nabi kata
Kemudian Nabi kata dekat dia, walaupun sebelah tamar, bisyiqqi tamrah, Nabi kata, walaupun dengan sejorai sebelah tamar, kalau kamu bagi ikhlas kerana Allah, kamu bagi itu, sebelah tamar itu cukup untuk mendindingkan kamu daripada api neraka. Nabi kata, tuan-tuan, tak ada bagi seguni. Kalau kamu ada pun sebiji aja, sebiji itu kamu boleh koyak bagi setengah. Kamu bagi itu kerana mencari keredaan Allah. Sebelah korma itu cukup untuk mendindingkan kamu daripada api neraka Allah. Nabi kata macam tu. Tak marah, tak apa. Buka puasa dengan ayat. Muslim dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu dia. Ini cerita yang ada dalam Islam. Cerita tentang macam mana Nabi SAW, idola orang Islam. Hidup dia begitu. Baik, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kita sudah dengar ayat ni. Kan? Ayat ni nak cerita tentang Nabi. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan bahawasanya maksudnya Nabi itu bersangatan suka kepada berbuat baik. Dia kata Nabi Muhammad ni dalam soal-soal khair maksudnya kebaikan. La syadid, Nabi ni ekstrim, suka sangat kepada kebaikan. Kalau benda tu benda baik, susah senang Nabi akan buat benda baik. Itu yang dikatakan Nabi. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sambung hadis tu, wa man yastaghni yughnihillah. Dia kata, wa man yasta'fif yu'iffakullah. Dan barang siapa minta pada Allah, kiranya kaya dan tidak kiranya minta sedekah, nescaya dijadikan Allah akan dia tidak minta sedekah, tidak tadah tangan ke sana kemari, bahkan bersungguh-sungguh ia berikhtiar mencari rezeki dengan jalan yang halal dan dengan menutup malu. Maksudnya melihara maruah dia. Barang siapa minta kat Tuhan, minta supaya Tuhan bagi dekat dia satu kehidupan yang tak minta pada orang. Maksud dia kaya lah. Kaya ni bukan maksud kaya ada duit juta-juta, bukan maksud ada duit ratus-ratus ribu, bukan maksudnya ada duit ribu-ribu. Maksud kaya ni cukup. Orang kaya tu cukup. Kalau dia dapat 500 sebulan, 500 cukup untuk dia. Kaya, dia orang kaya. Tapi kalau dia dapat 10,000 sebulan, 10,000 tak pernah cukup, dia miskin. Itu ta'rif kaya miskin dalam agama. Orang yang dapat banyak mana, banyak tu cukup untuk dia, dia orang kaya. Orang yang dapat banyak mana, banyak tu tak cukup untuk dia, dia miskin. Maka barang siapa yang minta dekat Allah, dia minta, ya Allah bagilah dekat aku sifat sempurna, sifat rasa cukup dengan apa yang ada. Dalam bahasa tasawufnya dia kata qana'ah. Sifat qana'ah, qaf nun alif ain ta marbutah tu. Qana'ah. Qana'ah maksudnya dia rasa cukup dengan apa yang ada. Dia minta dekat Tuhan, minta, ya Allah bagilah dekat aku rasa qana'ah, rasa cukup dengan apa yang ada. Kalau dia minta macam tu, Allah akan bagi macam tu kat dia. Nabi kata, dia akan jadi satu orang manusia yang tidak meminta-minta, kerana perbuatan meminta-minta ni menjatuhkan maruah. Dalam Islam, Nabi kata, yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan hak atas hak duk bagi, maksud dia lebih baik daripada tangan bawah hak duk minta ke orang. Nak boleh jadi tangan yang memberi, kena ada duit. Tak ada duit nak bagi macam mana? Maka Islam, orang Islam ni ada daya usaha untuk berusaha cari rezeki. Bila ada rezeki, mudah untuk dia nak buat kebaikan. Begitu. Maka dalam hadis ni Nabi SAW kata, barang siapa minta dekat Tuhan supaya Tuhan jadikan dia orang yang cukup dengan apa yang ada, Tuhan akan bagi dia cukup. Dan Allah akan pelihara dia daripada jatuh maruah kerana sifat meminta-minta. Dan barang siapa minta pelihara diri daripada aib dan daripada benda yang haram, nescaya dipelihara Allah akan dia. Itu dia. Kalau dia minta supaya dia ni dipelihara daripada aib, Tuhan akan pelihara dia daripada aib, daripada malu kerana meminta-minta pada orang. Sabda Nabi SAW lagi, wa man yatasabbar yusabbirhu Allah, wa ma u'ti ahadun syai'an huwa khairun wa awsa'u min as-sabr. Dan barang siapa yang menuntut sabar dan tidak keluh kesah, nescaya disabarkan dia oleh Allah. Demikian juga siapa yang selalu doa minta dekat Tuhan supaya Tuhan bagi kesabaran dekat dia, maka Tuhan akan bagi dia jadi orang yang sabar dan dia bukan orang yang keluh kesah. Serta Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi jalan untuk melepaskan dia daripada balak yang disabarkan itu. Dan kalau dia sabar, lambat laun Tuhan akan lepaskan dia daripada zaman kepayahan kerana sabar dia tu. Kena sabar. Bila kena musibah, kena sabar. Sabar. Walaupun hati rasa tak sabar, kena sabar. InsyaAllah
Lepas zaman kepayahan itu, kerana kesabaran dia dalam melalui zaman kepayahan itu, dia akan kembali kepada zaman yang selesa balik. Tuhan janji macam tu. Baik pun balak, lapar, ataupun sakit, ataupun lainnya. Tak sekira lah. Ujian dalam bentuk apa sekalipun. Ujian takut, ujian lapar, ujian sakit, Tuhan bagi macam-macam. Macam-macam Tuhan bagi. Sabda Nabi SAW lagi, dan barang yang diberikan seorang daripada suatu ialah yang lebih baik dan lebih memadakan daripada sabang itu. Maksudnya sabang adalah anugerah paling baik. Tak ada dah lebih baik daripada sabang. Apa pun mau sabang, tuan-tuan. Apa pun mau sabang. Nak beli kereta second hand pun kena sabang. Tak usah cakap lah soal sabang. Kita duk cerita tadi, payah tu sabang tu semua. Sabang nak beli kereta second hand, sabang sahal. Tak boleh sah kata ada duit ni nak pergi beli kereta. Tak kira dah aku nak pertawira. Nampak ya pertawira kan nak bayar duit nak biar balik-balik. Dengan sedung, dengan macam-macam tu ada kan. Hantar pergi kedai buat welding dengan bocak lain, dengan apa, gedebuk-gedebuk, habis beribu-ribu. Lepas tu dengan pergi perbaik, sat lagi karburetor bocok, sat lagi dia exhaust karat tadi. Kira duk punggah duit keluar ni bukan sikit. Sabang sahal. Sabang sahal. Jangan lupa sangat. Kan? Ada duit tapi ke mana nanti saya tengok bagi pasti dapat hak elok baru bayar duit beli. Sabar. Tak sabar ni selalu boleh faedah lepas tu. Selalu punya beli kereta ni hak terendam di Pahang itu ni banjir kena kat kita. Kita duk sampai kita beli kereta, rupanya kita beli asam kelubi jeruk. Kereta duk rendam dalam air, apa asam kelubi? Nanya kita. Sabar saya. Dah tengok minta geran saya nak tengok dia ni guna alamat dia dah kat belah Temelung, kat belah Kuantan. Sana itu ni pakai jadi jeruk, biar dah kereta jeruk ke apa. Jadi tak elok, cari hak lain. Kan? Sabar saya. Sabar kok mana pun dia ada banyak kebaikan, banyak faedah dia. Maka tuntutlah pula apa kebajikan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala dan usahakan pada menuntutnya dengan amal anggota ataupun kira bicara. Kata At-Tirmizi, daripada bab ini ada riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan bermula ini hadis hasan lagi sahih. Dia kata sabar yang tersebut kepujian dalam Quran. Dia kata dalam Quran banyak sebut tentang sabar. Sesungguhnya telah disifatkan Allah akan orang yang sabar itu dengan beberapa sifat yang besar. Quran banyak sebut. Dan disebutnya akan sabar itu di dalam Quran lebih daripada 70 tempat. Dalam Quran yang 30 juzuk tu ada lebih daripada 70 kali Tuhan sebut tentang sabar saja. Banyaknya sebut menunjukkan kuat tuntutan supaya sabar. Contoh Nabi SAW biasa. Dia biasa kalau dia nasihat orang, kadang-kadang satu benda tu Nabi ulang ni sampai sahabat. Sampai sahabat pun, apa ni Nabi ulang sampai banyak kali ni. Saya ingat balik satu masa dulu saya dah baca satu hadis tentang satu orang yang disebut sebagai Al-Kiflu. Al-Kiflu, seorang pemuda yang hidup zaman sebelum kita. Sebelum zaman Nabi Muhammad lagi dia ni hidup. Kan? Nabi kata Al-Kiflu ni satu orang yang tidak ada pantang larang. Dia ni membujuk lalu melentang patah. Tak ada benda yang haram bagi dia, melainkan semua benda halal belakang. Ini yang dikatakan Al-Kiflu ini, Nabi kata. Sahabat yang meriwayatkan hadis ni, dia kata aku dengar Nabi sebut cerita Al-Kiflu ni, dia kata bukan marah, bukan sekali. Bukan sabah amarat, bukan 7 kali. Bahkan tak tahu berapa kali Nabi dah ulang sebut cerita Al-Kiflu ni di depan sahabat-sahabat. Sampai sahabat ni ada yang bila dengar kata, cerita ni berapa kali ulang ni, tak dengar. Mereka duk ingat Nabi tak ada model. Duk ulang model lama je. Tak, bukan masalah tak ada model. Masalah cerita tu, cerita yang cukup penting. Maka Nabi sebut, Nabi ulang sebut, Nabi ulang sampai sahabat kata, lebih daripada sabah amarat, lebih daripada 10 kali, lebih daripada 7 dan lebih daripada 10 kali. Dia kata, bahkan cukup banyak kali. Apa dia? Cerita Al-Kiflu, satu orang pemuda yang dia ni apa benda pun halal bagi dia, tak ada yang haram. Sehinggalah satu hari satu perempuan main nak minta hutang duit kat dia. Dia kata kat perempuan ni, aku boleh bagi duit dekat hang berapa dinar yang kamu nak, aku boleh bagi, tak ada masalah. Cuma aku mau kamu serah kehormatan kamu dekat aku. Ni Al-Kiflu jahat. Oh jahat. Aku boleh duit, tak ada masalah. Bila-bila masa aku boleh bagi. Tapi aku mau kamu serah kehormatan kamu kepada aku. Perempuan ni desperate. Dalam keadaan dia perlu duit sangat-sangat. Akhirnya dia turut kehendak Al-Kiflu. Kata Nabi SAW, bila Al-Kiflu dah naik atas perut dia dah naik dah atas perut perempuan ni dah. Tiba-tiba dia dapat rasa perempuan ni gemuruh, ketak, di ketak.
Maka dia tanya dekat perempuan ni. Dia kata, pasal apa hang jadi macam ni? Adakah kerana hang benci aku? Dia tanya budak perempuan ni. Budak perempuan ni kata apa? Demi Allah, dia kata, aku tidak benci kamu. Dia kata, tetapi aku sekarang ni dipaksa untuk buat satu benda yang aku tak mau buat. Dia kata. Al-Kiflu bila dengar macam tu, terus bangkit turun. Turun di bawah. Dia kata, betul ke kamu tak buat ni kerana kamu takut kepada Allah? Budak perempuan ni kata, ya, aku takut kepada Allah. Dia kata apa kat budak perempuan ni? Dia kata, duit ni hak hang dan aku bebaskan hang. Duit ni bukan hutang, tapi aku bagi dekat hang. Ambil, pergi balik. Dia kata. Insiden itu telah memberi satu kesedaran kepada Al-Kiflu. Dia terus malam tu, dia kata, dia bermunajat dekat Tuhan. Dia kata, ya Allah, dia kata, demi Allah, aku tidak akan buat dah benda-benda salah ni selepas daripada ni. Nabi kata pada malamnya Al-Kiflu meninggal dunia. Dia mati malam tu. Tak ada sakit, tak ada apa saja, Tuhan bagi mati dia. Nabi SAW kata, berpagi-pagilah Al-Kiflu itu, hal keadaan nama dia sudah ditulis oleh Allah di pintu syurga. Hadis tu, cerita tu, Nabi sebut depan sahabat ni. Sahabat kata bukan sekali, bukan 7 kali, bukan 10 kali, tak tahu berapa kali Nabi sebut. Maknanya apa? Maknanya benda ni penting. Tak ada manusia dalam dunia ni yang berdosa, yang tak ada pintu untuk dia minta ampun kepada Allah. Tak ada. Tidak ada manusia dalam dunia ni yang jahat, yang Allah terus cop atas diri dia, sehingga kan dia tak ada ruang untuk minta ampun dekat Tuhan. Tak ada. Sebaliknya, manusia tentu buat dosa. Cuma banyak sikit saja. Siapa pun juga yang buat dosa, pintu taubat terbuka untuk dia. Selagi nyawa tidak sampai di ghargharah, selagi matahari tak terbit di sebelah barat, maka selagi itulah manusia yang jahat, yang berdosa, yang banyak salah, ada ruang untuk minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi nak cerita yang tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah hal dengan sabar ni yang kita baca. Bila dia ulang 70 kali, makna sabar ni cukup penting. Kalau dunia ni dipenuhi dengan orang sabar, tak jadi huru-hara. Tapi dunia ni duk jadi huru-hara kerana dunia ni dikuasai, bukan takat dipenuhi, dikuasai oleh orang-orang yang tidak sabar. Maka jadi kelengkabut habis semua. Dan riwayat daripada Ahmad bin Hanbal, bahawasanya telah disebutkan Allah sabak dalam Quran itu lebih kurang 90 tempat. Imam Hanbali kata, dia kata bukan 70, dia kata 90 tempat Allah sebut tentang sabak. Dan disambungkan Tuhan akan kebanyakan derajat-derajatnya dan segala kebajikannya kepada sabar. Dan banyak benda Tuhan sebut, dia sangkut dengan sabar. Dia sebut, dia sangkut dengan sabar. Begitu. Dan dijadikannya derajat-derajat itu dan segala kebajikan itu buah faedah baginya dan natijah baginya. Kalau kamu buat macam ni, kamu dijadikan orang-orang yang sabar. Dia natijahnya kamu dijadikan orang yang sabar. Dan iaitu dalam Quran ada 7 bagi seperti yang datang ini kenyataannya. Masalah dia kata sabar menjadikan imam muttaqin dan mencapai amanah di dalam agama. Kata Zubaidi dalam Ittihafus Sadah, bahwasanya telah dijadikan Allah bagi orang yang sabar itu imam bagi orang-orang yang takut kufur dan maksiat. Orang yang ada kriteria sabar dalam diri dia, dia layak menjadi imam. Imam maksud dia pemimpin. Nak ambil pemimpin, cari orang yang sabar. Sabar dalam maksud kata apa? Sabar, hak kita baca awal-awal tadi. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam menjauhi dosa dan maksiat terhadap Allah. Sabar apabila ditimpa musibah. Bila dia ada kriteria ni, dia ada ciri-ciri, dia ada sifat-sifat sabar macam ni, dia layak menjadi imam. Dia layak menjadi pemimpin. Dan disertakannya sabar itu dengan yakin. Dia bukan setakat sabar, bahkan dia mempunyai keyakinan dalam diri dia. Yakin kepada Allah. Dan bahawasanya dengan sabar dan yakin itu mencapai amanah dalam agama. Orang yang ada kesabaran dan dia yakin dengan Allah, dia satu orang yang amanah dalam agama. Begitu. Maka berfirman Allah Azza wa Jalla mensifatkan orang dengan orang-orang yang tersebut dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan telah kami jadikan daripada mereka itu imam-imam, yakni pemimpin, yang menunjuk mereka itu dengan pekerjaan kami. Bila jadi pemimpin, dia bertanggungjawab tunjuk jalan benar kepada orang yang duduk bawah pimpinan dia. Tak kala sabar mereka itu, syaratnya dia mesti sabar.
Begitu. Dan adalah mereka itu yakin dengan segala ayat kami. Orang yang dilantik menjadi pemimpin, dia mesti yakin dengan ayat Quran. Mesti. Untuk masalah sabang itu disempurnakan Allah atasnya kalimatul husna. Sebagaimana kata Zubairi, bahasanya disempurnakan Allah atas segala orang yang sabang itu kalimatul husna dalam agama. Maka telah berfirman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru. Dan telah sempurnalah kalimah Tuhanmu yang baik atas anak pinak Israel dengan apa yang telah disabarkan oleh mereka itu. Bani Israel yang sabar, Allah Subhanahu Wa Taala janji kesempurnaan kepada mereka. Begitu. Sabar itu balasannya sebaik-baik balas. Sebagaimana kata Zubairi, wajib balas bagi segala orang yang sabar itu dengan sebaik-baik amal mereka itu. Ulama kata, buat baik ni tentu Tuhan akan balas kebaikan. Dan Al-Quran kata, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Ni Quran. Quran tak ada tipu. Kan? Siapa buat baik sikit pun Tuhan akan balas, buat benda tak baik, buat benda jahat sikit pun Tuhan akan balas. Begitu. Baik, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan demi sesungguhnya dibalas akan orang yang sabar itu akan pahala, yakni dengan sebaik-baik barang yang ada mereka itu mengamalkannya. Ini semua janji-janji Tuhan Al-Quran. Nah, abang kata sabar ini adalah satu benda yang disuruh oleh agama. Sabar itu dapat berganda-ganda pahala daripada amalnya. Sebagaimana kata Zubairi, digandakan pahala orang yang sabar itu ada tiap-tiap amalnya. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika yu'tuna ajrahum marratain bima sabaru. Bermula mereka itu diberi pahala 2 kali ganda. Dia buat satu amalan tapi dapat 2 ganda pahala dengan sebab barang yang disabarkan oleh mereka itu. Kalau sabar, buat satu amalan, Tuhan ganda bagi jadi 2 ganda pahala. Masalah sabar itu menjadikan balasnya, yakni pahalanya dengan tiada hingga dan tiada berhad. Banyak orang tak baca. Dia nak cerita kata banyaklah pahala. Dia baca banyak pun kalau balik duk komen juga tak ada guna. Kata dia lagu tu. Jadi banyaklah dalam Quran dah kata 70 ayat duk ada cerita pasal sabar. Kita duk kutip 70 tu malam ni baca, kuliah subuh pula pagi tu. Kan? Jadi ceritanya apa? Ceritanya kita kena latih diri kita supaya sabar. Ditimpa musibah, sabar. Apa juga benda Tuhan main kat kita dalam bentuk ujian, sabar. Kalau apa? Sabar, tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan dengan tawakal kepada Allah dan disertai dengan kesabaran itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara kita semua. Di bawah tu dia kata sabar itu mendapatkan kemenangan. Dia umai pula ayat Quran. Kemudian dia kata sabar ni dihimpunkan Allah antara 3 perkara. Dia kata. Kata Imam Ghazali, telah dihimpunkan Allah bagi orang yang sabar antara pekerjaan yang 3 yang tiada dihimpunkannya bagi lain daripadanya. Maka firman Allah, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah ampunan Tuhan atas mereka itu dan rahmat Tuhan ke atas mereka, dan mereka itulah orang yang dapat petunjuk. Maka petunjuk dan rahmat dan ampun itu terhimpun bagi orang yang sabar. 3 dapat. Orang yang sabar, dia kata yang pertama, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala janji dapat rahmat. Rahmat maksud dia apa? Kesian, belas kesian Tuhan. Tuhan kesian kat kita. Bila kita kena ditimpa musibah dan sebagainya, kita sabar, Tuhan kesian kat kita. Tentu kita ingat balik hadis yang kita baca. Saya ingat 2-3 bulan lepas sebelum puasa tu. Cerita Sayyidina Abu Bakar duduk dengan Nabi. Mai satu orang maki Sayyidina Abu Bakar depan Nabi. Mai maki Sayyidina Abu Bakar, kata kat Abu Bakar macam ni, hang tak betul, hang buat lagu ni pasal apa hang buat lagu ni, hang ni tak guna, hang bobo. Sayyidina Abu Bakar dia kata tak betul. Tambah Ustaz Bakar. Kan? Sayyidina Abu Bakar dia kata tak betul. Dia main gasak depan-depan pula tu. Hang tak betul, hang buat lagu ni pasal apa, hang buat lagu ni kudung maki Sayyidina Abu Bakar. Melepong Sayyidina Abu Bakar ni duduk dengar. Nabi pun duduk tengok. Nabi tak kata apa. Sabar. Macam tu punya pandai. Kalau lawan kan nak selesai. Dia daripada rumah tadi memang main nak renyak Sayyidina Abu Bakar kan. Pergi duduk lawan dia. Bukan nak selesai masalah, senang je lah. Cuma takkanlah Sayyidina Abu Bakar yang sama macam yang dia tuduh tu. Takkan Sayyidina Abu Bakar macam yang dia kata.
Sayyidina Abu Bakar diam, Nabi pun diam. Oh, tak habis rupanya. Bila diam ni bukan kata dia nak mati, dia pun duduk galak lagi, duduk hantar. Bila dah sampai satu peringkat, Sayyidina Abu Bakar pun nampak dia perlulah mempertahankan diri. Sebab dia tak seperti yang ditahmahkan tu. Maka dia rasa dia perlu mempertahankan diri. Bila Sayyidina Abu Bakar start aja bercakap nak mempertahankan diri dia, Nabi bangkit pergi. Anda ingat kita baca hadis dulu? Nabi bangkit pergi. Sayyidina Abu Bakar pun saya terkejut. Dia tengok Nabi bangkit pergi. Pasal apa Nabi marahkan aku kan? Aku cuma nak mempertahankan diri. Takkan nak mempertahankan diri daripada tahmahan pun salah. Nabi bangkit pergi dengan muka nampak macam tak seronok. Dia pun tak seronok. Dia pun berhenti daripada mempertahankan diri dia. Dia pergi ikut Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, pasal apa kamu bangkit tinggal aku dalam keadaan nampak kamu macam tak senang dengan aku? Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, tadi masa kamu duk kena gasak dengan kawan 3 suku ni, masa kamu duk kena gasak dengan dia, aku dapat melihat malaikat turun mai keliling kamu mempertahankan kamu. Tak perlu orang tahu kata kamu betul. Allah tahu kata kamu betul cukup. Allah tahu kamu buat ni betul tak? Allah tahu. Manusia tengok manusia kata tak betul, biar pergi dia. Bila kamu tak jawab orang duk gasak kamu tadi, aku dapat melihat malaikat turun mai duk ada keliling kamu, malaikat mempertahankan kamu. Nabi kata, tapi bila kamu jawab aja, aku dapat melihat malaikat meninggalkan kamu. Dan aku dapat melihat iblis dan syaitan sudah berada di keliling kamu. Aku tak mau duduk, Nabi kata, dengan orang yang syaitan ada di keliling dia. Nabi kata. Jadi adalah kita dah baca lah dulu hadis yang mengatakan janji syurga, janji rumah di halaman syurga, janji rumah di atas tempat tinggi dalam syurga, apa semua lah sekali kepada siapa? Kepada orang yang baik akhlaknya. Sebelum tu kepada siapa? Kepada orang yang dia tahu dia benar, tapi dia tahan daripada bercakap. Walaupun dia tahu dia benar, dia tak pertahan diri dia sampai macam-macam tu. Allah janji dekat dia rumah yang cukup indah di dalam syurga. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Banyak benda yang kita belajar. Kadang-kadang dah jumpa dah benda ni, tapi kita tak boleh nak ambil yang akibat daripada benda yang kita dah jumpa ni. Nah, mudah-mudahan benda ni memberi kebaikan kepada kita semua. Jadi orang yang sabar ni dia kata ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar dia dapat rahmat, satu, dia dapat keampunan Tuhan, dua, dan juga dia akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, tiga. Kemudian dia kata sabar itu disuruh syarak dengan dalil firman Allah, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah, Allah sama dengan orang yang sabar. Kemudian dia kata pula wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah dengan Allah dengan banyak bersabar dan banyak sembahyang. Dan kita bila kena musibah, bila kena ujian, apa yang kita perlu buat? Bukan kita perlu memberi penjelasan, tak payah tuan-tuan. Kadang-kadang penjelasan bukan nak menjelaskan keadaan, tapi dia menambah masalah lain. Kadang-kadang penjelasan menambah masalah, bukan nak menjelaskan keadaan dah. Sebab satu benda kita cakap, 10 tafsiran orang buat. Tuan-tuan baca dalam surah Maryam, kisah Nabi Zakaria. Apabila dia terkena fitnah, Tuhan kata apa kat dia? Tuhan kata duduk diam-diam. Tuhan kata dekat Nabi Zakaria, kan, jangan kamu bercakap dengan manusia selama 3 hari. Tuhan kata macam tu. Tuhan kata dekat Nabi Zakaria, jangan kamu bercakap dengan manusia selama 3 hari. Pasal apa? Kalau dalam tempoh tu cakap, jadi cerita lain. Banyaklah. Kalau kita nak buka, tengok balik di Al-Quran, daripada hadis Nabi dan berbagai-bagai penjelasan cukup clear tentang benda-benda ni semua. Dan dalam keadaan yang macam ni, apa dia? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong kepada Allah dengan banyak bersabar dan banyak melakukan sembahyang malam. Sembahyang sujud mau bagi lama. Minta supaya Allah lepas kita daripada apa juga masalah yang menimpa kita. Dan tak ada satu kuasa dalam dunia boleh lepas kita daripada masalah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian firman dia lagi, wasbir wa ma sabruka illa billah. Dan hendaklah sabar engkau dan tiadalah sabar engkau itu melainkan dengan Allah. Dia kata, itu lagi. Kemudian dia kata sabar terpuji ahlinya kerana firman Allah, as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Orang yang sabar dan orang yang benar pada imannya, dan segala orang yang taat akan Allah dan Rasulnya, dan segala orang yang menafkahkan hartanya, dan segala orang yang minta ampun pada segala waktu sahur. Dia kata, dia sebut waktu sahur.
Al-ashar maksudnya waktu sahur. Pasal apa? Pasal itu waktu paling cantik untuk kita minta apa-apa kat Tuhan. Waktu sahur, pukul 4, pukul 5, 1/3 akhir daripada malam, 1/3 sebelum subuh. Time tu, mula bangkit, mengadu kat Tuhan, tuan-tuan. Mengadu kat orang, tak ada penyelesaian. Kita mengadu kat orang ni bagi akal macam ni. Mengadu kat orang ni bagi pendapat macam ni. Mengadu kat ni, macam-macam pendapat. Tak usah mengadu dekat orang. Orang tak mampu menyelesaikan masalah kita. Orang boleh memberi pandangan pada masalah kita. Tapi yang boleh menyelesaikan masalah kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ni Tuhan kata apa? Minta bil ashar, pada waktu sahur. Pukul 4, pukul 5 pagi bangkit ambil ayat semayang. Minta kepada Tuhan. Semayang tahajud 2 rakaat, semayang hajat, minta apa-apa hajat kita pada Tuhan. Sujudnya biar lama. Sebab Nabi kata waktu sujud itu waktu kita paling hampir dengan Tuhan. Minta apa saja kita nak minta dekat Tuhan. Kita pergi rumah orang, kita ketuk pintu sekali dia tak buka, kita ketuk lagi, kita ketuk, esok pergi lagi, lusa pergi lagi, tolak pergi lagi, satu hari dia buka pintu juga. Walaupun dia buka dalam keadaan marah, tapi dia buka juga pintu. Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata ud'uni astajib lakum, minta dekat aku akan perkenankan kepada kamu. Kita minta sekali dia tak bagi, kita minta lagi, kita minta lagi, kita minta lagi, walau 1000 kali kita akan terus minta, sebab kita tahu dia saja yang boleh bagi kat kita. Satu hari Allah akan bagi dekat kita, kerana Allah tahu kita penuh keyakinan pada dia. Kita minta hanya pada dia. Moga-moga tuan-tuan, kalau kita ada keyakinan yang macam ni, Allah Subhanahu Wa Taala selamat kita daripada binasa dengan ujian yang menimpa kita. Begitu. Baik. Kemudian dia kata, mintalah ampun kepada Tuhan pada waktu sahur. Dan firman Allah, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan sekalian orang yang sabar dalam kesusahan dan sabar dalam kesakitan dan sabar pada waktu menghentam seteru. Sabar dalam keadaan macam ni. Allah timpakan kepada dia kesusahan pun dia sabar. Allah bagi dia sakit pun dia sabar. Kalau waktu dia kena serang dengan musuh, dengan seteru pun dia sabar. Allah suka Allah macam ni. Minta sakit lah ni macam ni. Tanya doktor. Doktor duk cerita, dia kata ni akhir-akhir ni sakit yang banyak kena orang ni dalam masa yang terdekat ni. Penyakit apa? Stres, hypertension. Nah, bila kena, dia putih orat ni. Orat yang duk supply darah pergi ke otak ni putih. Bila putih, dia jadi bleeding, dia pendarahan dalam kepala. Bila kena macam tu, ikut tahap darah tu keluar banyak mana. Ada yang kena macam tu, slop terus masuk hospital, sengat sunyi apa pun tak tahu, ayam tu masuk aja. Baru ni doktor di hospital besar Pulau Pinang seorang, muda lagi, baru keluar universiti, baru 3 bulan kerja, baru nak dapat gaji yang ketiga, baru menikah 2 minggu. Doktor muda, habis kerja, pergi masuk bilik doktor, sembang dengan kawan-kawan pasal nak balik, keluar daripada hospital, masuk dalam kereta nak start enjin, kena. Doktor duduk di hospital, duduk kerja dalam ubat hari-hari, kena. Dia tarik berbuih mulut. Orang lalu nampak, turun pergi buka pintu kereta, usung dia buat keluar. Masuk dalam hospital, doktor tengok, kawan mereka sama-sama doktor, panggil habis doktor pakar apa semua, turun mai pergi check, scan dia dan sebagainya, buat pembedahan hari tu juga nak selamatkan dia. Pasal apa? Orat tu sudah pecah. Dia pecah pasal stres, tekanan terlampau kuat. Tekanan kerja, tekanan masalah kewangan, tekanan masalah keluarga, tekanan dalam masyarakat, tekanan banyak, tekanan mereka dia duk layan tekanan ni semua, duk fikir, pecah orat tu putih. Darah. 3 jam selepas pembedahan mati. Tak payah tuan-tuan. Ini Allah bagi penyakit macam ni duk main makin keras. Di tempat kerja tadi main satu kaki tangan juga, perempuan main duk abang mak nakkan dia. Ustaz boleh tak, dia kata tolong buat ayam abang. Boleh tak, dia kata tolong buat ayam abang. Dia kata ni mak nakkan saya ni, dia kata orat. Saya kata saya duk cakap benda tu di masjid-masjid lah ni kata. Dia kata mak nakkan dia kena selok dia. Jadi bengong bisa. Orang cakap apa pun duk celek macam dengar, tapi tak ada respon apa. Tak tahu nak buat macam mana. Dia kata operate dah kepala, operate dah, buang dah darah beku yang jadi dalam kepala tu, dah buang dah. Pun macam tu juga. Satu sahabat daripada Nippon Teban, sahabat lama saya telefon main, dia pun kena juga. Tapi dia kena putih darah sikit aja. Tapi jadi macam mana, dia kata tengah duk bercakap slot. Tengah duk bercakap, dia kata plup, dia jadi macam
Dia terlupa cakap apa. Dia kata rasa nak cakap, tak boleh, tak keluar main. Dalam duduk ada, duduk ingat benar nak cakap, tapi tak boleh cakap, senang. Setahun dah dia kata. Dia gagal cakap juga. Dia kata dalam duduk cakap, dia sangkut dia jadi tak boleh nak cakap. Dia duduk jadi macam orang gagap. Dia kata, walau kita bukan gagap, dia kata, tapi tak boleh terbit kata. Tuan-tuan, ujian Tuhan dalam bentuk sakit ni saja kalau nak cerita, tak tahulah, macam-macam penyakit Tuhan bagi Mailah ni. Sabar banyak-banyak dekat Tuhan. Orang yang sabar, korang tension dalam diri dia. Stres korang. Pasal apa? Kena apa pun, dia kata, ini ujian daripada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Quran kata, idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila timpa musibah kena ke atas mereka kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni hak Allah, kita akan balik kepada Allah. Semua orang akan kembali kepada Allah juga. Terima hakikat apa yang berlaku. Dia release tension dalam diri dia boleh buang, dia boleh ketepikan. Allah Subhanahu wa taala rupanya bagi tahu dah kepada kita dalam Quran tentang benda-benda ni. Maka sekalian orang yang sabar dalam kesusahan, sabar dalam sakit, ataupun sabar sewaktu dihantam oleh musuh, maka mereka itulah orang-orang yang benar pada agama, dan mereka itulah orang yang takut akan kufur dan akan maksiat. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk bab ma jaa fi dzil wajhain. Itu bab yang datang pada menyatakan orang yang dua muka. Wajhain maksudnya dua muka. Satu waktu muka ni, satu muka ni. Bukan kumpulan amok pakai topeng tu dah. Kan? Azam tahun baru kumpulan amok nak mengekalkan identiti bertopeng mereka itu. Ini bukan cerita amok. Ini nak cerita kata zil wajahain, orang yang ada dua muka. Satu waktu Islam, satu waktu dia bukan orang Islam. Tak mahu orang yang macam ni. Wallahu a'lam. Adakah berdosa anak yang tegur ibu bapa sehingga timbul marah pada ibu bapa walaupun teguran itu benar dari segi syarak? Tuan-tuan, banyak kali soalan macam ni duk main. Dia gini lah tuan-tuan, anak dengan ibu bapa ni sampai mati kita anak dia. Kita tengok balik cerita Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia masuk Islam, mak pak tak masuk Islam. Sa'ad menghadapi masalah dengan mak pak dia. Bukan setakat tak boleh tegur, bahkan mak pak dia tegur dia, suruh dia kembali ke agama asal. Sampailah mak dia mogok, lapar, tak mau makan, tak mau minum, tak mau apa. Mak dia nak biar diri dia mati dalam keadaan mogok, lapar. Dia kata biar semua orang akan bercakap kamu telah bunuh mak kamu. Sampai peringkat tu kena. Bila dia pergi jumpa Nabi SAW mengadu masalah dia dengan mak dia ni kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala waktu bermain ayat kan. Waktu bermain ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan kalaulah ibu bapa kamu yang tidak Islam ini memaksa kamu, suruh kamu buat satu benda yang tak betul, fala tuti'huma, tak payah taatlah. Perintah kepada benda tak betul, tak payah taat. Tapi Tuhan kata wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kepada ibu bapa kamu tetap kena berbuat baik, bersahabat dengan mereka berdua di atas dunia ni dengan cara yang ma'rufah, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ini cerita ni tuan-tuan, benda ni banyak berlaku dalam masyarakat. Anak-anak Tuhan bagi kesedaran, dapat hidayah, dapat petunjuk daripada Allah. Dia bila dapat petunjuk sesuai dengan muda dia, macam Sina Ali tadi. Dia kira dia nak settle masalah mak pak dia malam ni juga. Jadi dia balik, dia mula duk tegur. Dia kata mak ni orang duk main dalam rumah, duk apa kelumbung, tak pakai apa, tak pakai. Teguran dia betul, tapi cara dia tegur kadang-kadang tak ada kebaikan pun. Mak dia tak berubah juga, bahkan hubungan dia dengan mak dia jadi rosak. Dan dalam bab ni balik kepada kaedah dakwah dalam Islam. Dia kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah siapa-siapa jugalah kepada jalan Tuhan kamu ni bil hikmah, dengan bijak. Cakap elok, belikan kelumbung apa akan balik ni kat dia. Kata mak, saya tengok untuk orang tu pakai ni nampak saya geram. Mak kalau pakai yang ni dia boleh rentak umur 20 tahun. Mak 60, mak kalau pakai yang ni dia duduk main 30 lebih 40. Cuma mak pakai nak tengok. Buat melawak lebih tua pakai dia kan. Dia kata merepek tak habis mak pakai tengok.
Tidak dalam bentuk paksa, tapi dalam bentuk melawak, bergurau begitu dengan dia. Lepas tu pakai dah. Tengok beli penat-penat duit habis ni, tak mau pakai. Dia pun nganak ni, nak pergi ke mana kan. Dia ambil pakai orang kita segak. Nak pakai ni selalu mat. Ambil hati dulu. Kan? Ni dia tak ada. Universiti tak ajar benda ni. Contoh macam universiti tak ajar. Soal macam mana nak ambil hati orang tua, universiti tak ajar. Universiti dia ajar ni lah. Dia ajar benda-benda fakta gitu aja. Tapi benda-benda ni semua nak boleh melalui apa? Pergaulan, melalui pengamatan dalam masyarakat. Kita berguir dengan orang, lagi ramai kita berguir, lagi banyak benda kita dapat. Pengamatan, kita perhati, tengok macam mana kita belajar daripada benda-benda yang berlaku keliling kelalang kita. Itu banyak memberi kebaikan kepada kita. Jadi walau apa pun, dengan orang tua-tua, lebih lagi dengan ibu bapa, guna cara yang paling hikmah, paling bijaksana untuk bawa mereka ni kepada jalan kebenaran. Ada ibu bapa tak nak semayang langsung ada kan, anak-anak. Saya banyak dah cerita benda-benda macam ni kan, banyak sangat dah. Yang anak ni masuk pusat pengajian tinggi dan sebagainya untuk pertama kalinya dapat kesedaran tentang hukum hakam agama kan. Bila anak dapat kesedaran, tinggal habis ni pakai-pakai apa nama skirt selong-selong pendek apa. Anak perempuan boleh duk pakai selong pendek. Tapi bila dia masuk mengaji, dengar penjelasan kawan-kawan hak kuat agama, mai duk terang kat dia begitu ni, dia ambil beli buku baca dan sebagainya, sendiri dia berubah. Bila dia berubah jadi elok, balik dia rumah mak pak jadi masalah. Tengok apa ni bukan anak kami, dia duk main macam tu. Anak kami tak pakai tudung-tudung lagu ni, dia duk main macam tu. Dan ini masalah ni banyak berlaku. Jadi kebijaksanaan itu sangat perlu dalam soal dakwah. Kalau sekiranya dia bijaksana, dia pandai macam mana cara nak selamatkan keadaan daripada jadi tegang, maka dia orang yang menepati yang Allah sebut dalam Quran tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Tuhan kata wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah, berbahaslah, bercakaplah dengan mereka ini dengan cara yang paling baik. Bukan cara marah-marah, bukan cara paksa-paksa, tapi cara yang paling baik. Terang kat mereka bagi mereka tak ingat marah kita. Terang kat mereka bagi mereka rasa mereka salah. Dia tak dipaksa untuk mengaku salah, tapi daripada penjelasan, daripada penerangan yang kita bagi kat dia tu, dia rasa dia bersalah. Dan akhirnya dia berubah kepada yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk kita nak buat benda baik di atas dunia ni. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tambah dengan tasbih kafarah dan surah Allah.